Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk matematik tahun 3 pada hari ini kita akan mempelajari mengenai 3 tajuk iaitu kenal mata wang, nilai mata wang, celik wang. Okey. Dan standard pelajaran kita ialah 4.61, 4.62, 4.7.1 dan 4.7.2. Okey. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan mata wang dan nilai wang negara ASEAN dengan betul, menjelaskan keperluan dan kehendak serta menyatakan keperluan menyimpan dan melabur dengan betul. Okey. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 14 hingga 18. Okey, buku teks matematik jilid 2 bagi muka surat 14 hingga 18. Okey, kita kenal mata wang. Okey, kita tengok negara ASEAN dulu. Okey, negara ASEAN ni apa dia? Okey, negara ASEAN ni sebenarnya ialah Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara Association of Southeast Asian Nations. Apa tu cikgu? Okay, tak apa, tak faham tak apa. Okay, tapi negara ASEAN ni ialah negara-negara yang dianggotai oleh Malaysia, Brunei, Filipina, Indonesia, Thailand, Laos, Kemboja, Myanmar, Vietnam dan Singapura. Okay, seperti yang awak tengok lah. Okay. Dan mereka ni menjalinkan hubungan dan kerjasama yang lebih erat terutamanya bidang ekonomi, kebudayaan dan sosial. Itu adalah negara ASEAN. Okay, kita tengok mata wang bagi setiap negara ASEAN. Okay, kita mula dengan Laos. Okay, Laos menggunakan mata wang kip. Okay, dipanggil kip. Kalau kita Malaysia, kita panggil ringgit. RM100. Okay, tapi kalau Laos dipanggil kip. Okay, bagi Vietnam dipanggil dong. Okay, seterusnya Filipina dipanggil peso. Okey, Brunei dipanggil dolar. Kemboja dipanggil rial. Indonesia dipanggil rupiah. Singapura juga, okey, sama seperti Brunei, dipanggil duit dia, mata wang dia ialah dolar. Tapi dolar Singapura adalah untuk Singapura sahaja, manakala dolar Brunei adalah untuk Brunei sahaja. Walaupun mata wang dia sama iaitu dolar, tapi dia berbeza. Okey. Okey, untuk ringgit. Okey, ringgit untuk mana lagi kalau tak bukan Malaysia. Malaysia menggunakan mata wang ringgit. Okey. Seterusnya Thailand. Okey, Thailand dia menggunakan baht. Mata wang dia dipanggil sebagai baht. Okey, Myanmar. Okey, Myanmar pula menggunakan kyat. Okey, jadi awak dah tahu untuk negara ASEAN ni ada macam-macam mata wang dan berbeza bagi setiap negara. Okey, kita tengok juga negara lain. Okey, contoh Amerika Syarikat. Okey, Amerika Syarikat juga menggunakan dolar, tapi samalah macam dolar Singapura, dolar Brunei, dolar Amerika Syarikat ni berbezalah juga. Sebab kenapa? Dolar Amerika Syarikat ni digunakan untuk Amerika Syarikat sahaja. Kalau kita tengok wang dia pun berbeza. Okey, pound. Pound digunakan oleh negara Great Britain. Pound. Great Britain menggunakan pound. Duit dia kalau 20 maksudnya 20 pound. Okey, Australia. Australia juga menggunakan dolar. Dolar Australia. Okey, Arab Saudi. Arab Saudi menggunakan rial. Kalau awak tengok dekat situ 10 kan. Okey, jadi 10 rial. Okey, Jepun. Okey, Jepun menggunakan yen. Okey, kalau 10,000 maksudnya 10,000 yen. Okey. Seterusnya kita pergi pada tajuk yang kedua. Okey, tajuk yang kedua iaitu nilai mata wang. Okey, kita tengok nilai mata wang dekat sini dibandingkan dengan RM1. Okey. RM1 Malaysia. Kita bandingkan dengan Singapura dolar. Okey. Jadi bagi 0.34 dolar bersamaan dengan RM1 kita.
Maksudnya $0.34 ni adalah RM1 kita. Kalau bagi Thailand yang menggunakan mata wang baht, okay, 8.22 adalah bersamaan dengan RM1 kita. Okay, kalau Indonesia, okay, rupiah, RM3,551.59 adalah RM1 Malaysia. Kalau awak tengok dekat sini, nombor dia macam besar kan, cikgu, 3,000 lah cikgu. Okay, tapi RM3,551 ini sebenarnya adalah sama dengan RM1 kita sahaja. Okey, kita tengok lagi Filipina. Filipina menggunakan mata wang peso. Okey, jadi 13.18 peso adalah sama dengan RM1. Okey, Vietnam. Vietnam menggunakan mata wang dong. Okey, 5,706.76 dong adalah bersamaan dengan RM1 kita. Jadi kalau kita bawa RM1 dekat Filipina, okey, kita tukar Filipina, Vietnam, kita tukar kepada dong. Okey, kita tukar kepada duit Vietnam, duit dong. Okey, jadi kita akan dapat 5,706.76 dong. Tapi sebenarnya nilainya hanyalah RM1 di negara kita. Okey, Laos. Okey, Laos menggunakan mata wang kip. Okey, jadi 2083.18 kip adalah RM1 Malaysia. Okey, Kemboja menggunakan riel. Okey, 1003.82 riel ni adalah RM1. Okey, Myanmar menggunakan mata wang kyat. Okey, jadi 352.42 bersamaan dengan RM1. Maksudnya dekat sini, kalau awak pergi dekat mana-mana money exchange yang pertukaran mata wang tu kan, yang dekat-dekat kedai, mall biasanya ada, okey, tempat beli belah, kalau awak tukarkan RM1, awak akan dapat awak nak tukar kepada duit Myanmar, awak akan dapat 352.42 kyat. Okey. Jadi sumber ni, nilai mata wang ni adalah dari pada tahun 2018. Okey, jadi sebenarnya nilai mata wang ni adalah berubah-ubah. Dia mengikut keadaan semasa. Okey, jadi macam contohlah cikgu bagi $0.34 ni, kalau sekarang mungkin lebih besar ataupun mungkin lebih kecil angka dia berbanding dengan ringgit Malaysia lah. Okay, untuk awak lebih tahu mengenai nilai mata wang ni untuk semasa, awak boleh tengok di internet lah. Awak buat carian di internet mengenai pertukaran mata wang. Awak boleh tengok dekat situ mana-mana negara awak boleh tengok. Okay, kalau RM1 Malaysia berapa duit dia, berapa negara dia. Jadi awak boleh semak sendirilah. Okey. Seterusnya celik wang. Okey, celik wang ni kita akan belajar mengenai keperluan dan kehendak serta melabur lah. Okey, apa itu keperluan? Okey, kalau kita tengok contoh dekat sini, keperluan diberi pakaian, makanan, tempat tinggal. Okey, jadi apa maksud keperluan sebenarnya? Okey, keperluan ni ialah benda-benda yang kita perlukan. Contoh pakaian. Okay, pakaian ni kita perlu. Kenapa kita perlu? Kerana untuk menutup anggota badan kita. Satu. Yang kedua, pakaian ni diperlukan untuk mengelakkan kita daripada cuaca sejuk ataupun cuaca yang terlalu panas. Kita memerlukan pakaian. Okey, sama juga makanan. Kita perlu makanan. Kenapa? Untuk meneruskan kehidupan seharian lah. Betul tak? Kita perlu makan supaya kita bertenaga untuk membuat kerja, bermain, belajar. Okay, jadi makanan ni adalah satu keperluan. Okay, sama juga dengan tempat tinggal. Okey, tempat tinggal. Cuba awak bayangkan kalau awak tak ada tempat tinggal. Awak terpaksa tidur di merata-rata tempat. Dan tidur di luar merata-rata tempat adalah tidak selamat kerana ada ancaman haiwan ataupun cuaca terlalu sejuk, terlalu panas. Jadi awak tak boleh nak berlindung. Betul tak? Okey, jadi tempat tinggal, pakaian, makanan dan ada lagi lah adalah merupakan keperluan. Jadi apa kat sini, macam mana awak boleh simpulkan keperluan ni sebenarnya?
Okey, keperluan ni kat sini kita boleh tahu bahawa benda-benda yang kita perlu untuk teruskan hidup. Okey. Okey, kita tengok pula kehendak. Okey, kehendak ni tengok gambar yang pertama, kita belajar sehingga mendapat ijazah. Okey. Yang kedua, jam cantik, telefon. Okey, yang ketiga, gambar patung, rollerblade, kereta mainan. Dan seterusnya aiskrim, coklat. Okey, kenapa dikategorikan sebagai kehendak? Okey, kerana kehendak ni sebenarnya ialah benda-benda yang kita ingin. Kita tak perlukan benda tu tapi kita ingin. Contohnya telefon. Okey, telefon. Sebenarnya kita tak perlukan telefon untuk hidup. Betul tak? Awak boleh je teruskan hidup seperti biasa tanpa telefon. Tapi awak hendak memiliki telefon. Awak ingin ada telefon. Itu adalah kehendak lah. Okay, sama juga dengan aiskrim. Kalau awak tak makan aiskrim, tak mati pun. Betul tak? Tapi bila awak nampak aiskrim, awak rasa nak, ingin. Itu adalah kehendak. Okay. Jadi, dekat sini dia dah bagi tahu keperluan mesti dimiliki supaya dapat teruskan hidup. Manakala kehendak pula menjadikan hidup lebih kualiti dan selesa. Kehendak ni tidaklah semuanya buruk. Okay, betul. Sebab kita memang ada keinginan untuk memiliki apa-apa je. Kita tengok kita ada keinginan untuk kita tengok telefon, kita rasa nak ada telefon. Betul tak? Okey, jadi kehendak ni hanyalah menjadikan hidup kita lebih selesa, lebih gembira. Tapi kalau tak ada pun sebenarnya dia tak membawa kepada kesukaran kita untuk hidup. Itu maksud dia. Jadi keperluan ni yang penting, yang perlu dipenuhi dulu. Supaya kita dapat teruskan hidup. Okay. Kita seterusnya pergi kepada menyimpan dan melabur wang. Okay, kita baca dialog dulu. Kita tengok dekat TV, okay, dia ada tulis dekat situ, pelan simpanan untuk pendidikan anak anda. Okey, tengok dialog. Ibu, kita perlu menyimpan wang. Okey, ya, wang itu berguna untuk kamu melanjutkan pelajaran. Okay, ayah dia kata hidup kita akan lebih selesa pada masa hadapan. Okey, jadi apa gunanya kita menyimpan wang ni? Yang kita simpan banyak-banyak dekat dalam tabung. Lepas kita simpan dalam tabung, kita hantar ke bank, kita simpan dalam bank. Okey, jadi untuk apa sebenarnya? Okey, kita simpan ni. Okay, jadi kita simpan ni sebenarnya adalah untuk pada masa hadapan kita. Kalau sekarang kita masih rasa senang, tapi akan datang kita belum tentu tahu macam mana kehidupan kita. Adakah kita masih senang atau kita susah? Jadi bila kita ada duit simpanan, okey, maknanya kita pada masa akan datang tak adalah kita susah. Betul tak? Okey, contohnya kita belajar. Okay, kita dah belajar, dah dapat masuk universiti. Okay, bila dah masuk universiti, duit tak ada. Duit tak ada untuk belajar. Jadi macam mana kita nak sambung belajar? Macam mana kita nak meneruskan kehidupan dengan lebih berkualiti? Jadi tak boleh. Jadi sebab itulah pentingnya simpanan, okay, untuk masa hadapan kita. Okay, tapi simpanan ni juga tak perlulah berlebihan. Contoh kita tengok dekat bawah tu, derma kepada masa banjir. Okay, jadi kalau kita ada duit lebih, tak semestinya kita perlu simpan je. Kita menjadi seorang yang kedekut, yang bakhil. Tak boleh lah macam tu, sebab kita juga perlu derma kepada orang lain, orang yang susah, orang yang memerlukan bantuan. Okay, kalau ikut Islam pun menggalakkan kita untuk bersedekah. Kenapa? Kalau kita sedekah, kita ikhlas, kita akan dapat pahala. Dan bila dah dapat pahala, kita akan dapat masuk syurga. Betul tak? Okay, jadi sebab itulah pentingnya bersedekah dalam Islam. Okay, tapi mana-mana agama pun akan menggalakkan dia punya penganut menderma sebenarnya. Okay, menderma ni memang tak menyusahkan awak pun. Okey, jangan rasa kedekut lah. Bila ada duit lebih sikit, bagi dekat orang yang susah. Okey, bila dia gembira, kita akan rasa gembira. Awak jangan rasa benda tu satu
kerugian besar. Bila kita derma, kita rasa alamak ruginya, hilanglah duit aku. Dari tadi ada RM1, tiba-tiba dah tinggal 50 sen. Tak boleh fikir macam tu. Kenapa saya kata macam tu? Kerana bila kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, kita akan dapat lebih lagi daripada itu. Kita tak tahu apa yang Allah akan balas pada kita. Banyak benda. Kan cikgu dah bebel. Okey. Jadi kita teruskan pelajaran kita. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, murid-murid dia menderma duit ataupun pakaian yang termampulah. Okay, kalau mampu untuk derma pakaian, banyak pakaian yang tak pakai dekat rumah, boleh derma pakaian. Okay, kalau ada duit lebih, banyak duit lebih, kita boleh derma dengan duit. Okay, jadi derma ni macam-macam cara. Okay, jadi yang penting hati awak perlu terapkan supaya lebih kerap menderma, supaya tak adalah manusia kat atas muka bumi ni ada yang hidup susah, yang terlalu susah sampai tak boleh nak makan. Okay, sebab tu pentingnya menderma. Okay. Okey, jadi tugasan awak untuk hari ni, okey, awak perlu lengkapkan buku aktiviti muka surat 85, 86 dan 87. Okey, seterusnya awak perlu jawab soalan kuis pada link yang diberikan. Okey, cikgu akan letak satu link kuis pada grup WhatsApp awak dan awak perlu klik pada link tersebut dan jawab soalan kuis tersebut. Okay, jadi itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Okay, cikgu harap awak dapat melengkapkan tugasan yang diberikan. Sekiranya awak mempunyai sebarang masalah, awak boleh hubungi cikgu. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye.